Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni bantahan kepada Habib Munzir ya. Hari ni nak bincang Habib Munzir berdusta atas nama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Habib Munzir berkata Imam Hadis Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis-hadis larangan ini adalah larangan solat dengan menginjak kuburan dan di atas kuburan, atau berkiblat ke kubur, atau di antara dua kuburan. Injak kubur, di atas kubur, antara dua kubur. Dan larangan itu tidak mempengaruhi sahnya solat. Maksudnya, bila pun solat di atas makam atau kubur, atau mengarah ke arah kubur ni tanpa pembatas, maka solatnya tidaklah batal mengikut ni lah. Ibn Hazir kata ni. Sebagaimana lafaz dari riwayat kitab As-Salat oleh Abu Nu'aim, guru kepada Imam Bukhari, Abu Nu'aim guru kepada Imam Bukhari, bahawa ketika Anas radhiyallahu anhu salat di hadapan kubur, salat di hadapan kubur, maka Umar berkata, kuburan-kuburan. Maka Anas melangkahinya dan meneruskan salat, dan ini menunjukkan salatnya sah dan tidak batal. Fathul Bari Al-Masyhur, juzuk 1 halaman 524. Demikianlah perkataan Habib Munzir dalam bukunya Meniti Kesempurnaan Iman, halaman 29 hingga 30. Para pembaca yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melihat langsung perkataan Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ibn Hajar berkata, qaluhu ma yakrahu min as-salah fil qubur yatanawalu madza idza waqa'at as-salah 'ala al-qabri aw ila al-qabri aw baina al-qabrain. ففي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبو مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها. قلت وليس هو على شرط البخاري، فأشار إليه في الترجمة. وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقضى فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر روينا موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم بن نعيم الشيخ البخاري ولفظه: بينما أنس يصل إلى قبر ناداه عمر القبر، وظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينها في التعليق منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه: فقال عباد من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه، وقاله القبر بالنصب فيهما على التحذير، وقاله ولم يأمر بالإعادة. Perkataan Imam Bukhari dan dibencinya salat di kuburan, maka mencakup jika salat dilakukan di atas kubur atau ke arah kubur atau di antara dua kubur. Dan tentang hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Marsad Al-Ghanawi secara marfu': janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian salat ke kuburan atau di atas kuburan. Dan Imam Bukhari membawakan asar Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahawa larangan tentang itu salat di kuburan tidak mengharuskan, yakni rosaknya, tidak sahnya salatnya. Dan asar Umar tersebut yang telah kami riwayatkan secara mausul, secara bersambung di kitab As-Salah karya Abu Nu'aim, gurunya Imam Bukhari. Dan lafaznya: tak kala ana salat ke kuburan, maka Umar menyeru seraya berkata, al-qabr, kuburan. Maka Anas menyangka bahawa yang dimaksudkan Umar adalah al-qamar, bulan. Maka tak kala Anas mengetahui bahawa maksud Umar adalah kuburan, maka Anas pun melewati kuburan dan solatnya. Lakuh kata lewat maksudnya melepas di kubur. Asar ini memiliki riwayat-riwayat lain sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Taqliqut Taqliq. Dan di antaranya riwayat dari jalan Humaid dari Anas seperti yang lalu, dan ada tambahan perkataan Anas: maka berkatalah sebagai orang yang ada di dekatku, maksudnya Umar, adalah kuburan bukannya bulannya.
maka aku pun menjauh dari kuburan. Dan perkataan Umar al-qabr kuburan dengan menasabkan, iaitu i'rab dengan fathah al-qabr dah. Kerana untuk tahzir, memperingatkan. Kayak ada bahasa Arab ni kalau bagi kata al-qabr tu maksudnya memperingat, maksudnya ingat lah. Dan perkataan Imam Bukhari dan Umar tidak merintahkan Anas untuk mengulangi solat merupakan istinbat hukum yang diambil dari Imam Bukhari dari sikap Anas radhiyallahu yang menanjukkan solatnya. Maka kalau seandainya solat di kuburan mengharuskan rosaknya batalnya salat, maka Anas akan memutuskan salatnya dan mengulangi kembali salatnya. Rujuk Fathul Bari jilid 1 muka 524 hingga 525. Para pembaca yang mulia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bantahan pertama, Habib Munzir tidak membawakan perkataan Ibn Hajar secara lengkap sehingga akhirnya perkataan Imam Hajar tidaklah difahami dengan sebaik-baiknya. Bantahan kedua, Habib Munzir membawakan perkataan Ibn Hajar ini dalam rangka membantah Syekh bin Baz. Habib Munzir berkata pernyataan Abdullah bin Baz mengenai larangan membuat bangunan atau pembang masjid di atas kuburan. Dia meniti kesempurnaan iman halaman ke-25. Dan menurut Habib Munzir, dimaksudkan dengan larangan membangun masjid di atas kuburan adalah bukan membuat bangunan di atasnya atau kuburan jadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana zahirnya lafaz hadis-hadis tersebut. Tetapi maksudnya adalah tidak boleh menginjak, duduk atas kubur, tijuk kubur lah. Tijuk masjid, tijuk kubur dah. Dan menjadikannya terinjak lah. Maksudnya kubur tu terinjak lah. Habib Munzir berkata kesimpulannya larangan membuat masjid di atas makam adalah menginjaknya dan menjadikannya terinjak-injak. Tak bolehnya buat kubur, buat masjid atas kubur ni sampai kubur kena pijak ke orang lah. Orang ramai. Ini hukumnya makruh. Ada pendapat mengatakannya haram. Niti kesempurnaan iman halaman 33 belik lah. Seolah-olah yang kata boleh. Kecualinya kalau kubur tak nanti pijak dah. Para pembaca beriman, sungguh ini merupakan kesimpulan yang sangat-sangat aneh. Menafsirkan larangan Nabi iaitu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya larangan adalah menginjak-injak kuburan. Larangan menginjak-injak kubur lah. Dah. Jadi tak boleh buat kubur masjid atas kubur tu sebab takut kubur kena pijak ke orang ramai. Tu je dia kata dah. Sungguh tafsiran yang sangat tidaklah menyambung, tak kait langsung lah. Baik secara akal dari segi bahasa Arab, apalagi menurut dalil syar'i. Bagaimana boleh kita kata masjid diertikan dengan menginjak-injak dah. Buat masjid maksudnya terinjak, kubur kena pijak dah. Itu pun hukumnya hanya makruh menurut beliau dah. Adakah seorang sahaja dari para ulama yang berkesimpulan seperti itu dah? Dia kata kau orang Wahabi tak pakai ulama. Dia ni ambil mana ni? Ulama mana pihak dia dah? Saya mohon Habib Munzir menyebutkan satu ulama sahaja yang berkesimpulan seperti itu. Atau jangan-jangan ini hanyalah hasil karya rekaan beliau sahaja dah. Untuk mendukung kesimpulan hasil karyanya, rekaannya dah, maka sang Habib membawakan perkataan Asy-Syafi'i dan juga perkataan Ibn Hajar di atas. Adapun perkataan Imam Syafi'i maka telah berlalu pembahasannya. Dia kembali Munzir bernusta atas nama Imam Syafi'i. Maka sekarang saya mengajak para pembaca untuk merenungkan perkataan Ibn Hajar di atas yang sedang menjelaskan perkataan Imam Bukhari. Apakah difahami dari perkataan di atas bahawasanya Ibn Hajar membolehkan untuk solat di kuburan? Atau dibolehkannya membangun masjid di atas kuburan? Apakah difahami bahawasanya yang dilarang hanyalah menginjak, pijak-pijak kubur je dilarang dah. Dia tak boleh kubur ni dihormati dah. Buat masjid atau kubur takut terpijak kubur tu je maksudnya. Sangat jelas sekali bahawa Ibn Hajar mendukung larangan segala bentuk posisi solat, kedudukan solat di sekitar kuburan pun Ibn Hajar larang. Kerana beliau rahimahullah berkata, qal huwa ma yakrahu minas solah fil qubur. Dah. Yatanawalu ma idza waqa'at as-solah 'ala al-qabri aw ila al-qabri aw baina al-qabran wa fi dhalika hadits rawahu Muslim min tariq Abi Marsad al-Ghanawi marfu'an la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha aw 'alaiha. Perkataan Imam Bukhari dan dibencinya solat di kubur ya. Maka mencakupi jika solat dilakukan di atas kubur atau ke arah kubur atau di antara dua kubur, tak boleh lakukan dah. Solat atas kubur, ke arah kubur, di antara dua kubur, macam di sekitar kubur. Tentang hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Marsad al-Ghanawi secara marfu' sampai ke Nabi lah.
Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian solat di kuburan dan ataupun di atas kuburan. Bahkan Ibn Hajar berdalil dengan hadis Abi Marsad untuk mendukung larangan tersebut. Maka amanakah perkataan Ibn Hajar yang menunjukkan kesimpulan Habib Muzir bahawasanya yang dilarang hanyalah menginjak-injak kuburan. Atau maksudnya pijak kubur. Semaya siapa pijak kubur. Kalau semaya tak pijak kubur, bahawa tak apa dah. Mana dah. Oleh kerana untuk mendukung kesimpulan yang Habib sampaikan, sampai nekat berdusta lah. Atas nama Ibn Hajar. Yang ambil tukar terjemah. Kalau tak kerti bahasa Arab tak boleh tengok cek mula lah. Tipu dah dah. Dengan menyelitkan tambahan terjemahan dalam perkataan Ibn Hajar tersebut. Cuba perhatikan perkataan Ibn Hajar rahimahullah. Terjemah Habib Muzir. Dan hadis larang ini adalah larangan solat dengan menginjak-injak kuburan. Tak ada dah. Pijak kubur dah. Tapi dia boboh menginjak kuburan. Dan di atas kuburan dan berkiblat ke kubur atau di antara dua kuburan. Dia boboh terjemahan dia. Menginjak kuburan. Padahal terjemahan yang benar adalah maka mencakupi jika solat dilakukan di atas kubur atau ke arah kubur atau di antara dua kubur dia. Di atas kubur dia tak sebut pijak kubur. Tanpa ada tambahan lafaz dengan menginjak kuburan, saya sampaikan sampai terheran-heran membaca terjemahan ini. Ayat tekan tak boleh hina kubur dah nak. Kena bala di Aceh kerana tak hormat kubur dah. Dia main buah kubur belaka dah. Batahan ketiga, dalam nukilan di atas Ibn Hajar menyampaikan asar kisah tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang solat di dekat kuburan. Lantas diperingatkan dengan tegas oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan berkata kuburan-kuburan al-qabr lah, kuburan-kuburan. Ibn Hajar dalam nukilan di atas telah menjelaskan bahawa i'rab al-qabr adalah mansub sebagai bentuk tahzir peringatan. Yang kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia kira-kira awas kuburan lah. Gitulah. Justru asar ini semakin menegaskan akan tidak bolehnya solat di sekitar kuburan. Kerananya setelah ditegur oleh Umar, maka Anas pun menjauhi dari kuburan dah dan melanjutkan solatnya. Jadi dia semayat atas kubur ni menunjukkan masih sah lagi lah. Dah dia pun pindah kubur. Bukan semayat tempat tu lah. Dia akan pun dia pergi jauh sikit daripada kubur lah. Peringatan Umar yang tegas terhadap Anas yang solat di kuburan menunjukkan bahawasanya sudah tertanam dalam hati-hati para sahabat larangan Nabi SAW solat di kuburan, solat tepi kubur, ke mana kawasan kubur, dilarang dah. Kerana Umar pun menegur Anas dengan tegas dengan seruan. Dan setelah ditegur, Anas pun segera menjauh dari kubur. Padahal Anas tidak sedang solat di atas kuburan betul-betul, apalagi sampai menginjak-injak kuburan dah. Tak. Maksudnya kat nak kubur lah. Tak tahulah dia betul atas kubur betul ataupun injak kubur, pijak kubur, tak tahu. Tapi yang penting dekat nak kubur lah. Dia pun semaya jauh daripada kubur. Ibn Hajar telah menyebutkan riwayat lain tentang kisah ini. Beliau berkata, Haddatsana Hamad bin Zaid, haddatsana Sabit al-Bunani an Anas qala kuntu usalli qariban min qabr. Qariban bukan 'ala al-qabr, qariban min qabr. فرآني عمر بن الخطاب فقال القبر فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ثابت عن أنس زاد فيه فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظره فقال إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال ثابت فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبر. وقد وقع لي من حديث حماد عن أنس على بدرجة قرأت علي أبي إسحاق ابن بعلي القاري عن فاطمة بنت محمد بن جميل سماعا أن عبد الرحمن ابن مكي الإسكندراني كتب إليه أن جدي الحافظ أبو طاهر السلفي أنا مكي بن منصور السلارو أنا أبو سعيد الصرافي حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن هشام ابن بلس حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حماد عن أنس قال كنت يوما أصلي وبين يدي قبر لم أشعر به فناداني عمر القبر
فظننت أنه يعني القمر فقال لي بعض ما من يليني إنما يعني القبر فنحيت عنه. Dari Sabi Al-Bunani dari Anas bin Malik, dia berkata, aku pernah solat dekat kuburan, maka Umar bin Khattab melihatku dan dia berkata, Al-Qabr, Al-Qabr, kuburan-kuburan. Maka aku pun melihat ke langit, aku menyangka Umar berkata Al-Qamar, yakni bulan lah. Maka Umar berkata, yang aku katakan adalah kuburan, janganlah engkau solat ke kuburan. Ibn Hajar juga menyebutkan riwayat lain. Anas berkata, suatu hari aku pernah solat dan di hadapanku ada kuburan. Aku tidak sedar. Lihat Taghliqut Taqliq ala Sahih Al-Bukhari, tahqiq Sa'id Abdul Rahman Musa Al-Maktab Islami, cetakan pertama jilid 2 muka surat 209 hingga 230. Dari riwayat yang disebutkan oleh Ibn Hajar ini, maka jelaslah bahawasanya Anas bin Malik tidak senang solat di atas kuburan, apalagi sampai menginjaklah pijak-pijak kubur. Selain itu, Anas bin Malik tak kalau solat dekat kuburan, tidak dalam keadaan sedang mencari barakah. Bukan cari berkah dari kuburan. Dari kuburan tersebut bukan cari berkah, bahkan dia sedang tidak sedar alias tidak tahu pun kalau ia sedang solat di hadapan kuburan atau dekat dengan kubur pun dia tahu dah. Yang benar bahawasanya Anas solat dekat dengan kuburan. Sebagaimana ditunjukkan lafaz qariban min qabr, dekat dengan kuburan. Ada riwayat itu jelas kata bukan menghadap kubur tapi dekat dengan kubur. Umar bin Khattab tetap menegur Anas meskipun Anas tidak solat di atas kuburan pun dah. Maka kisah asar ini jelas berseberangan, bertentangan lah dengan kesimpulan yang diambil oleh Ibn Habib Munzir bahawa larangan adalah jika hanya solat di atas kuburan atau pijak-pijak, menginjak-injak kuburan, pijak kubur bagus tak boleh. Dan pahaman Habib Munzir ini bertentangan dengan pemahaman Umar yang tegas menegur Anas bin Malik dan juga bertentangan dengan pemahaman Anas yang telah ditegur lantas menjauhi dari kuburan. Sungguh merupakan satu kegembiraan tak kala melihat metod caralah pendalilan Habib Munzir yang dalam permasalahan ini beliau berusaha berdalil dengan pemahaman para sahabat. Itulah metod beragama jitu dan tepat. Semoga Allah terus mengukuhkan beliau dengan metod beragama seperti ini, ikut sahabat baguslah. Nama harapan saya lain kali Habib Munzir berusaha mengumpulkan riwayat-riwayat serta asar dengan baik agar boleh semakin jelas alur kisah asar tersebut, sahabat tersebut. Nak faham riwayat tersebut, cari riwayat lain yang menyokongnya lah, yang memberi penjelasan lah. Imam Bukhari mengambil istinbat dari asal ini bahawasanya meskipun terlarang solat di kuburan, namun jika ada orang yang nekat melakukannya, maka solatnya tetap sah meskipun ia telah melakukan pelanggaran. Maksudnya tetap sah, maya dia dapat berdosa lah. Hal ini sebagaimana pendapat sebagai ulama tentang orang yang solat dengan menggunakan baju curian atau ia solat di rumah yang dirompaknya, maka solatnya tetap sah meskipun ia telah melakukan kesalahan dan dosa. Namun bukan berarti sahnya solat maka menunjukkan bolehnya solat di kuburan. Meskipun istinbat pengambilan hukum dari Imam Bukhari ini tentu masih perlu ditinjau kembali atau lebih mendalam lagi. Kerana Anas bin Malik dalam keadaan tidak sedar sama sekali tak kala solat dekat kuburan. Hal ini sebagaimana dalam suatu hadis yang menjelaskan bahawa Nabi pernah solat dalam keadaan di atas kaki, di alas kaki beliau tu, kasut selipar dia, kasut beliau tu ada najis. Sehingga tak kala ia tengah-tengah solat, Nabi diberi wahyu tentang adanya najis tersebut. Akhirnya Nabi pun melemparkan alas kakinya dan melanjutkan solatnya. Tentunya hadis ini tidak menunjukkan sahnya solatnya orang yang sengaja memakai pakaian ada najisnya, kerana Nabi dalam keadaan tidak sedar bahawa pada alas kakinya ada najis. Dan ini adalah permasalahan fiqh lah. Jadi kuatnya tak batal tu kita tak tahu. Dia tahu batal lah kalau dia teruskan lagi. Kalau dia tahu dia kena berpindah lah. Macam semaya ada najis lah. Mazhab kita ada najis tak sah lalu ya. Tapi jangan maklah mazhab lain kata kalau tak tahu walaupun ada najis tak sah sebaliknya lah. Ada juga ulama yang kata gitu. Jadi tak perlu diulangi. Begitu juga semaya kubur ni asal tak sah tapi tak tahu tak perlu ulangi. Bantahan keempat, justru pada halaman yang sama dalam kitab Fathul Bari sebelum perkataan yang dinukil oleh Habib Munzir ternyata sangatlah jelas jika Ibn Hajar melarang membangun masjid di kuburan. Lah mana pun Ibn Hajar Isyarah Sahih Bukhari itu tak mengatakan dilarang lah. Larang tu haram lah secara umumnya dah. Cumanya gitulah haram lah. Tak kala mengomentari perkataan Imam Bukhari ya. Babun hal
tumbashu quburu musyriki al-jahiliyati wa yuttakhadhu makanaha masajidiyah. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Bab tentang apakah boleh kuburan orang musyrikin jahiliyah digali dan dijadikan tempat kuburan tersebut sebagai masjid. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Lihat Sahih Bukhari jilid 1 muka 3. Jadi bab kuburan orang musyrik jahiliyah ni boleh ke gali? Dan kali-kali buat tulis-tulis tu buat semai masjid lah. Ibn Hajar berkata, qalu babun hal tunabishu qubur musyrikil jahiliyah ayuduna ghairaha min quburil anbiya wa atba'ihim lamma fi dhalika min al-ihana lahum bi khilafil musyrikin fa innahum la hurmata lahum wa amma qalu liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir fa wajhul ta'lil anna al-wa'id ala dhalika yatanawalu min ittikhadh quburihim masajid ta'ziman wa mughalatan kama sana'a ahlul jahiliyah wa jarhum dhalika ila ibadatihim yatanawalu min ittikhadh amkinah quburihim masajid bi an tunabbishu wa tarmi izamihim fahadha yakhtassu bil anbiya yaltahiqu bihim atba'ihim wa amma al-kufrah فإنه لا حرج في تنبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكانتها تعظيما. Okey, perkataan Imam Bukhari ni Ibn Hajar kata dah. Perkataan Imam Bukhari bab apakah boleh kuburan orang musyrik jahiliyah digali, iaitu bukan kuburan selain mereka seperti kuburan para nabi dan para pengikut mereka, kerana ini iaitu penggalian kuburan para nabi dan pengikut mereka menyebabkan penghidaan kepada mereka. Berbeza halnya dengan orang-orang musyrik, maka tidak ada kehormatan terhadap mereka. Kubur-kubur mereka boleh digali buai lah. Adapun perkataan Imam Bukhari kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis Nabi tentang Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka sisi pentaklilannya, sisi sebab dia lah, bahawasanya ancaman dalam hadis ini mencakupi orang yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid dalam rangka pengagungan dan sikap berlebih-lebihan sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah, sehingga akhirnya hal itu menyebabkan mereka untuk menyembah para penghuni kubur tersebut. Dan juga ancaman tersebut mencakupi orang-orang yang mengambil tempat-tempat kuburan mereka sebagai masjid, iaitu dengan cara digali dan dilempar ke dalam mereka, dan ini khusus berkaitan jika penghuni kuburan tersebut adalah para nabi dan juga para pengikut mereka lah. Jadi orang-orang soleh tak boleh lah buat tulis kongsi, ataupun nabi tak boleh lah, hina nabi pula dah, kubur nabi tak boleh buat gitu dah. Tapi nak jabuinya kubur yang tidak ada penghormatan tak apalah. Adapun orang kafir, maka tidak mengapa digali kuburan-kuburan mereka sehingga tempat kuburan mereka dijadikan masjid, kerana tidak mengapa menghinakan mereka dah. Jadi buat kubur, buat masjid atas kubur ni tak boleh, kerana bukan kerana untuk najis atau kerana gapo, kerana pengagungan dah. Kalau orang kafir tak ada lah pengagungan, buat tulis-tulis dia tu pun kena buat tulis-tulis je juga dah. Boleh buat masjid atas kubur mereka. Dan jika di tempat-tempat kuburan mereka orang-orang kafir jadikan masjid, iaitu setelah digali tulis-tulis itulah, maka tidaklah melazimkan adanya pengagungan. Tu Ibn Hajar Asqalani kata, Fathul Bari jilid 1 muka 54. Perhatikanlah perkataan Ibn Hajar. Ancaman dalam hadis ini mencakupi orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid-masjid dalam rangka pengagungan dan sikap berlebih-lebihan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga akhirnya hal itu mengantarkan mereka untuk menyembah para penghuni kubur. Jelas tegar dah. Jadi Ibn Hajar pun duk kata berlaku sembah kubur ni, pengagungan terhadap kubur. Cara dia buat masjid atas kubur tu salah satu cara memudahkan pengagungan terhadap kubur dan menyembah kubur. Ini sangat jelas sesuai dengan perkataan Syekh bin Bas yang dinukil oleh Ibn Habib Munzir tersebutlah. Dia nak rak Ibn Bas, tapi dia bawa dalil yang sama, sebenarnya menentang dia dah. Cuma dia terjemah, dia tu beliklah terjemah lainnya. Syekh bin Bas berkata, hikmah dari larangan tersebut iaitu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama termasuk Ibn Hajar lah,
Agar hal itu tidak menjadi jalan yang akan membuat seseorang terjebak dalam perbuatan syirik akbar. Seperti menyembah para penghuni kubur, berdoa, bernazar, beristighasah, berkorban, memohon bantuan dan pertolongan kepada mereka yang telah mati. Meniti kesempurnaan iman halaman 7. Perhatikan juga perkataan Ibn Hajar, dan jika di tempat-tempat kuburan-kuburan mereka yang orang kafir jadikan masjid, maka tidaklah melazimkan adanya pengagungan. Jadi kalau tak ada pengagungan tak apa. Kalau ada pengagungan, maka tak boleh lah. Kalau kubur tak boleh, Nabi ke apa atau pengagungan lah, tak boleh lah. Hal ini berbeza jika yang dijadikan masjid adalah kuburan-kuburan para solehin seperti para nabi, para wali wa soleh. Tentu jelas akan melazimkan pengagungan kepada mereka. Ya, hal ini merupakan sarana menuju kesyirikan, iaitu peribadatan kepada mereka. Dan Allah tak dengar, tak boleh dengar dulu dah. Allah pekak, tak boleh sangat mendengar mengikut bapak sufi setengah gitulah. Semoga kita lebih amanah dalam menukil perkataan para ulama, kerana ini adalah amanah yang dipertanyakan pada hari hisab. Lebih takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Janganlah kerana hawa nafsu kita untuk mengagungkan kubur sehingga menjadikan kita menghalalkan segala cara untuk menungganlah pendapat dan keyakinan untuk menguatkan pendapat dan keyakinan kita dah. Belik dah. Dia putar makna terjemah lain dah. Bukankah amanah merupakan akhlak yang sangat mulia? Bahkan Habibuna Rasulullah SAW yang digelari dengan Al-Amin, iaitu orang yang sangat memegang amanah. Bahkan bukankah Habibuna Rasulullah SAW pernah bersabda, iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Allah alam, setakat itu saja tentang cuba petablik terhadap perkataan Ibn Hajar Asqalani. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.